Salam sejahtera. Nama berita kita. Baik, hari ini kita sambung bab 2, tingkatan 4, koordinasi badan dengan koordinasi hormon. Kita imbas balik, kita ada dua koordinasi. Okey, dua koordinasi, iaitu koordinasi saraf. Kemudian kita ada koordinasi hormon yang dikawal oleh sistem endokrin. Okey, sistem saraf kita ada pusat, kita ada periferi, rangkaian saraf itu. Okey, so kita balik kepada koordinasi hormon. So, apakah ciri-ciri utama untuk koordinasi endokrin? So, yang pertama, ianya merupakan kelenjar yang kita katakan kelenjar tanpa duktus. Okey, apa maknanya tanpa duktus ini? Okey, tanpa duktus ini adalah hormon tadi dia dirembeskan terus, dia tidak ada apa-apa saluran. Okey, dari kelenjar dia rembeskan terus ke dalam aliran darah. Okey, yang keduanya adalah hormon tadi dirembes terus ke dalam aliran darah. Dan ciri yang ketiga pula, okey, hormon itu akan dihantar ke organ sasaran. Okey, yang ketiga ni dia samalah macam kita punya koordinasi saraf kan, impuls juga dihantar ke organ sasaran. Okey. So, rajah di bawah ini menunjukkan kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia. Okey, namakan kelenjar-kelenjar itu. So, kita lihat pada gambar. Okey. Di sebelah kiri ini adalah lelaki. Di sebelah kanan pula adalah untuk perempuan. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kelenjar untuk lelaki dan juga ada 5 kelenjar untuk perempuan. Okey, kita mula dengan bahagian atas sekali. Baik, kelenjar yang di atas yang berada di bahagian sini, ini adalah kelenjar yang dipanggil sebagai pituitari. Kemudian di bahagian kerongkong ini pula, kita ada kelenjar tiroid. Pergi ke bawah, okey. Ini ialah kita punya buah pinggang. Di atas buah pinggang itu ada macam satu kekacang yang kecil. Okey, itu yang kita panggil sebagai kelenjar adrenal. Okey. Dan yang ini adalah kelenjar pankreas. Okey, yang ini dia merujuk kepada yang perempuan. Perempuan di tepi sini kita ada kelenjar ovari. Okey, lelaki tak ada ovari. Okey, sebaliknya lelaki di bahagian bawah sini ini adalah kelenjar yang kita panggil sebagai testis. Baik. So, ini adalah kelenjar-kelenjar yang ada dalam badan manusia. Lelaki ada 5, perempuan juga ada 5. Dan daripada kelenjar-kelenjar ini, okey, yang ini merupakan induk ataupun kepala ataupun ketua kepada semua kelenjar-kelenjar. Sebab dia merupakan kelenjar yang mengawal aktiviti kelenjar-kelenjar yang lain. Sebab itulah dipanggil sebagai kelenjar induk. Okey. Namakan hormon yang dirembes oleh setiap endokrin tersebut dan nyatakan fungsinya. Okey, untuk pituitaris dia ada hormonnya sendiri tapi kita tak nak sentuh. Okey, apakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh pituitari?
Okey, yang utamanya ialah dia mengawal aktiviti kelenjar endokrin yang lain. Okey, sebab itu dipanggil sebagai kelenjar induk. Okey, yang keduanya dia mengawal tumbesaran. So, itu fungsi hormon yang dirembeskan oleh pituitari. Baik. Apakah hormon yang dikeluarkan oleh tiroid, yang dirembes oleh tiroid? Okey, hormonnya diberi nama tiropsin. Okey, hampir-hampir sama macam tiroid kan? Okey, so nama hormonnya ialah tiropsin dan fungsinya pula ialah mengawal kadar metabolisme. Pankreas pula dia merembeskan hormon dipanggil insulin. Dan fungsi insulin adalah untuk mengawal paras gula. Adrenal pula, hormon dirembes ialah adrenalin. Okey, apa fungsi dia? Ianya berfungsi untuk menyediakan badan untuk menghadapi keadaan yang cemas. Contohnya, kalau kita dikejar oleh anjing, kita boleh berlari dengan kelajuan yang luar biasa. So, siapa yang bantu kita? Kelenjar adrenal, dia merembeskan adrenalin. Okey, testis pula dia merembeskan hormon yang dipanggil testosteron. Testosteron. Okey, dan fungsinya senang sajalah, dia mengawal perkembangan seks sekunder lelaki. Okey, apa itu seks sekunder? Ciri-ciri seks sekunder lelaki. Okey, contohnya adalah pertumbuhan misai, suara yang lebih garau. Okey, itu adalah perkembangan seks sekunder yang membezakan lelaki dengan perempuan selain daripada alat kelamin kita. Okey, ovari ini dia mengeluarkan dua hormon. Yang pertama ialah progesteron. Hampir-hampir sama kan, testosteron. O dengan E dia terbalik saja. Okey, so yang pertamanya ialah hormon progesteron. Yang keduanya adalah estrogen. Baik, so apa fungsi? Kalau testis dia mengawal perkembangan seks sekunder lelaki, maka ovari pula, hormon yang dirembeskan, dia mengawal perkembangan seks sekunder perempuan. Okey, contohnya kitaran haid. Ini ovari yang jaga. Lelaki tidak ada kitaran haid sebab lelaki tidak ada ovari. Lelaki ada testis. Baik, so itu adalah kelenjar-kelenjar endokrin dengan apakah hormon yang dikeluarkan dan apa fungsi hormon itu dalam mengkoordinasikan badan kita. Baik, kita sambung. Okey, apa kesan? Okey, apa kesannya kalau pituitari ini dia merembeskan hormon terlampau sedikit? Apa kesannya kalau pituitari merembeskan hormon terlampau banyak? Okey, untuk pituitari, kalau sedikit sahaja hormon yang dia rembeskan, maka berlakulah kekerdilan. Okey, dia jadi kecil lah, kekerdilan. Kalau terlampau banyak pula, jadilah kegergasian. Jadi giant lah pula. Okey, tiroid. Jika terkurang, maka kadar metabolisme rendah. Okey, kita juga boleh dapat goiter. Yang bengkak kat leher tu, goiter. Okey, kalau terlebih pula, maka kadar metabolisme akan jadi tinggi. Ingat tadi tiroid dia mengawal kadar metabolisme. Okey, adrenal, kalau terkurang hormon yang dikeluarkan oleh adrenal, iaitu hormon adrenalin tadi, kalau kurang, maka kita akan kurang upaya menangani stres. Okey, tekanan darah pun boleh jadi tinggi.
terlebih, maka berlakulah keletihan. Dalam bahasa Inggeris ini kita panggil sebagai fatigue. Baik, pankreas. Okey, pankreas kalau dia terkurang, okey, ingat tadi pankreas dia mengawal aras gula kan? Okey, so kalau terkurang hormon yang dikeluarkan, maka paras gula akan jadi tinggi. Terlebih pula, paras gula akan jadi rendah. Okey, ingat gula ini kita boleh hubung kaitkan dengan penghasilan tenaga ya. Okey, testis kalau terkurang, senang sajalah kan. Okey, perkembangan seks sekunder. Lelaki akan terganggu. Okey, kalau terlebih pula, jadilah dia sangat maskulin. Okey, jantanlah sangat. Alright. Untuk ovari, kalau terkurang, maka berlakulah perkembangan seks sekunder. Perempuan juga akan terencat. Okey, terganggulah. Okey, dan dia juga boleh menghadapi masalah kitaran haid. Terlebih, sama macam testis tadi kan, terlebih dia akan jadi sangat maskulin. Ovari pun sama jugalah, dia akan jadi sangat feminin. Okey, sifat keperempuanannya melampau-lampau. Alright, so itu adalah kesan perembesan hormon yang terkurang ataupun terlebih daripada yang optimum. Okey, kita pergi kepada apa persamaan dan perbezaan di antara sistem saraf dan sistem endokrin. So, pertama, apa yang sama tentang kedua-duanya? Okey, yang samanya adalah kedua-duanya dia bertindak balas terhadap rangsangan. Dia mesti ada rangsangan dan ada tindak balas. Baik. Yang keduanya pula, dia mengkoordinasikan aktiviti badan. Dan yang ketiga, okey, persamaannya ialah dia mempunyai organ sasaran. Okey, so tiga perkara ini adalah persamaan di antara koordinasi saraf dan koordinasi hormon. Okey, apa bezanya? Okey, untuk koordinasi saraf, ianya terdiri daripada otak. Okey, selain daripada otak, kita ada saraf tunjang. Okey, kedua-dua ini akan membentuk sistem saraf pusat. Dan yang ketiganya adalah rangkaian saraf. Okey. So, itu untuk koordinasi saraf. Manakala untuk koordinasi hormon, ianya terdiri daripada kelenjar endokrin. Okey, untuk koordinasi saraf, okey, isyarat dihantar dalam bentuk impuls. Okey. Okey, impuls ini adalah dalam bentuk kita panggil sebagai elektrokimia. Okey, ianya merupakan satu isyarat elektrik yang agak lemah jugalah kan. Okey. Dipanggil sebagai elektrokimia. Tetapi untuk koordinasi hormon, okey, impuls akan dihantar dalam bentuk hormon. Okey, itu perbezaan yang kedua. Okey, perbezaan yang ketiga, dari segi kawasan sasaran, untuk koordinasi saraf, kawasannya adalah kecil. Okey, contohnya tengok anjing kita berlari. So, kawasan sasarannya adalah otot-otot yang ada di bahagian kaki. Alright. Manakala untuk koordinasi hormon pula, kawasan sasaran adalah lebih besar ataupun lebih luas. Okey, perbezaan yang keempat. Impuls dalam koordinasi saraf, dia bergerak dengan pantas.
Okey, so lawan kepada pantas adalah lambat ataupun perlahan. Dalam koordinasi hormon itu, hormon dihantar agak perlahan. Okey. Kita balik kepada koordinasi saraf. Impuls bergerak dengan pantas, dah tentulah tindak balas berlaku dengan serta merta. Okey. Tetapi untuk koordinasi hormon tadi, okey, tindak balas berlaku secara perlahan-lahan. Tetapi dari segi kesannya pula, untuk koordinasi saraf, kesannya adalah sementara, sekejap sahaja. Okey. Tetapi untuk koordinasi hormon, kesan tindak balas adalah lebih lama. Okey, so itu ialah perbezaan di antara koordinasi saraf dan koordinasi hormon. Okey, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Baik, budak ini dia tengok gajah, okey, dan dia melarikan dirinya. Dia lari daripada gajah itu. Okey, so stimulusnya, okey, inilah rangsangannya. Okey, siapa yang mengesan rangsangan itu? Okey, yang mengesannya adalah reseptor, iaitu organ deria kita, iaitu mata. Okey, mata dia mengesan stimulus, kemudian impuls akan dihantar ke mana? Okey, dihantarlah ke otak. And then apa otak buat? Otak akan mentafsir. Okey, mentafsirkan mesej itu dan menghantar impuls yang baru. Okey. So dia akan hantar dua maklumat. Yang pertama dia hantarlah impuls ke otot badan. Okey, untuk melaksanakan respon, iaitu dia berlari. Okey, dan mesej yang kedua yang dihantar oleh otak, dia hantar kepada kelenjar endokrin. Okey, so kelenjar apa yang terlibat di sini? Pelajar itu, budak itu dia menghadapi keadaan cemas kan. Jadi dihantar ke kelenjar adrenal kan, yang berfungsi untuk menyediakan badan untuk menghadapi keadaan yang cemas. So dihantar ke kelenjar adrenal. So kelenjar adrenal dia akan merembeskan hormon. Apa nama hormon dia? Ingat? Adrenalin. Okey, so apa kesan daripada perembesan hormon ini? Okey, yang pertama, anak mata akan membesar. Kadar pernafasan, okey, yang ini akan meningkat. Okey, kadar peningkasan akan meningkat. Denyutan nadi, apa berlaku? Juga akan meningkat. Okey, kita copy dahulu ya. Okey, yang ini akan meningkat. Tekanan darah apa berlaku? Juga akan meningkat. Paras gula juga akan meningkat. Penghasilan tenaga juga akan meningkat. So, ini yang menjelaskan mengapa kita boleh berlari dengan kelajuan yang luar biasa kalau kita dalam keadaan kecemasan. Baik. Okay, kita pergi kepada subtopik yang lain pula, iaitu berkenaan dengan penyalahgunaan dadah. Okey, dadah ini bagus. Yang tak bagusnya ialah kita salah guna. So, apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan dadah? So, maksud penyalahgunaan dadah, okey. So, penyalahgunaan dadah ialah penggunaan dadah bukan untuk tujuan perubatan. Untuk main-main saja. Okey. Itu salah gunalah. Ingat dadah bukannya bahan kimia yang tak baik. Okey.
dia ada kebaikannya, tetapi kalau kita salah guna, maka ianya akan mendatangkan keburukan. Baik, so kita ada 3 jenis dadah. Okey, kita ada dadah jenis stimulant, depressant, dan yang ketiganya adalah hallucinogen ataupun mood changes. Sebenarnya ada yang keempat iaitu painkiller kan. Okey, kita fokus kepada 3 ini. Okey, untuk dadah perangsang ataupun stimulan, apa contoh-contoh dadah ini? Okey, contohnya kita ada amfetamin. Ini macam biasa dengar kan, amfetamin. Yang keduanya nikotin ataupun nikotina lah. Yang ketiganya ialah marijuana. Okey, ataupun istilah biasanya adalah ganja. Okey, ini 3 contoh dadah kategori stimulan, amfetamin, nikotin dan marijuana. So, apa kesan dadah stimulan ini? So, dia merangsang. So, kita kalau ambil dadah ini, ia akan menyebabkan kita menjadi lebih aktif. Okey, so itu kesan dia. So, apa maksud di situ? Baik, maksudnya ialah ia akan menyebabkan denyutan nadi kita meningkat. Okey, untuk jadi aktif, denyutan nadi mestilah meningkat. Okey, yang keduanya ialah kadar pernafasan juga akan meningkat. Okey, supaya level oksigen dalam badan bertambah kan. Okey, yang ketiganya adalah tekanan darah juga akan meningkat. Okey, sebab darah kena dipam dengan lebih cepat. Okey. Dan yang keempat, okey, paras gula akan meningkat. Okey, ini untuk meningkatkan kandungan tenaga dalam badan kita. Itu yang menjelaskan mengapa mereka yang mengambil dadah jenis stimulan ini, perangsang ini, dia akan menjadi lebih aktif. Baik, kita pergi ke dadah jenis yang kedua iaitu depressant ataupun penenteram. So, contoh-contoh dadah ini ialah barbiturat. Kita juga ada heroin. Kita juga ada morfin. So, apa kesan dadah-dadah ini? Okey, kesan dadah jenis depressant ianya akan melambatkan tindak balas. Okey. Kita jadi macam orang yang tidak normal jugalah. Sebab perlakuan kita akan jadi slow. Okey, tindak balas akan jadi slow. Baik, kita pergi ke dadah jenis yang ketiga iaitu hallucinogen. Okey, daripada namanya kita tahu ini akan menyebabkan yang mengambil dadah ini dia akan cenderung untuk menjadi hayal. So, apa contoh? Okey, LSD, kemudian kita ada marijuana. Okey, ini yang kita panggil ganja tadi kan. So, apa kesannya? Yang pertama ialah dia menyebabkan halusinasi, iaitu keadaan yang hayal. Okey. Selain daripada itu, koordinasi otot juga akan terencat. Sikap ataupun sifat seseorang itu akan menjadi tidak normal. Okey. Siang-siang ada hantu. Okey, itu. So, dia pun terpekik terlolong. Sebab apa? Dia sedang mengalami masalah halusinasi. Jadi, dia akan bersikap ataupun bersifat tidak normal. Baik, apa kesan penyalahgunaan dadah? So, kita tengok 3 aspek. Okey. Dari segi kesihatan, kesannya adalah ketagihan kan? Asyik-asyik nak dadah saja. Okey, tak ada dadah dia akan rasa menggigil kesejukan. Okey.
Dan yang keduanya, kesannya adalah khayal. Dari segi sosial pula, okey, dia akan hilang tumpuan pada pelajaran ataupun pada pekerjaan. Ini yang bahayanya kalau kita salah guna dadah. Okey. So, kalau kita tengok kesihatan tadi kan, dia ketagih kan, dia nak dan nak lagi. So, mereka yang ketagih ini, okey, mereka ini akan cenderung untuk melakukan jenayah. Okey, mengapa mereka cenderung untuk melakukan jenayah? Nak dapatkan duit untuk membeli dadah. Dan mereka ini juga akan lebih sensitif dan mudah terlibat dengan pergaduhan. Manakala dari segi ekonomi, kesan penyalahgunaan dadah adalah negara terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi, okey, untuk pusat pemulihan. Okey, so itu ialah kesan penyalahgunaan dadah. Dan terakhir sekali adalah alkohol. Okey. Alkohol, senaraikan kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan. Okey, ini koordinasi badan. Yang di bawah ini ialah pada kesihatan badan. Sama tapi tak serupa. Okey, so kita tengok dahulu kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan. Yang pertama, hilang keseimbangan badan. Okey, berjalan terhuyung hayang. Okey, yang keduanya dia merencatkan fungsi otak. Tak dapat nak berfikir dengan waras. Yang ketiganya, dia melambatkan masa tindak balas. Okey. Dan yang keempat, okey, kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan adalah kemurungan. Okey. Ini keadaan yang depres lah. Kalau dalam bahasa Inggerisnya. Okey. Apa kesan dia terhadap kesihatan kalau kita mengambil alkohol yang berlebihan? Okey. Kesan yang pertama, saluran darah akan membengkak. Ini yang menjelaskanlah mengapa mereka yang mengambil alkohol ini kebiasaannya muka mereka ni nampak flushing, nampak merah saja. Okey. Yang kedua, okey, hati akan menjadi keras. Ini dipanggil sebagai cirrhosis. Okey, hati kita akan jadi keras. Okey, dia sudah tidak kenyal lagi ya. Yang ketiganya boleh juga menyebabkan gastrik dan ulcer. Ulcer ini ialah radang lah. Okey, gastrik saya fikir anda semua tahu. Okey, yang keempat, menyebabkan kita pucat lesi. Sebab apa? Kerana kekurangan sel darah merah. Okey. Yang kelimanya, kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap kesihatan, kita akan rasa kebas-kebas. Okey, rasa kebas pada anggota badan. Yang keenam, ketagihan kan? Dan akhir sekali, kesan terhadap kesihatan adalah kanser. Okey, kanser pada bahagian mulut, kerongkong dan paru-paru. Baik. So, kita sudah selesai dengan ulang kaji kita untuk bab koordinasi badan. So, kita akan membincangkan bab yang ketiga, tingkatan 4 pada hari yang lain. So, kita jumpa lagi.